Ulama-ulama pun banyak menulis tentang haji. Walau bagaimanapun mereka tetap menjadikan hadis Jabir ini sebagai rujukan utama. Rujukan utama. Baiklah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad. Pada atas itulah, bawah tu tak kira lah, ambil rata. Ja'far bin Muhammad daripada ayahnya. Siapa Ja'far? Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq, orang Syiah anggap sebagai imam yang keenam mereka. Imam Ja'far As-Sadiq, yang mana mereka nisbahkan fiqh mereka kepada Ja'far inilah. Mereka panggil Ja'fari, fiqh Ja'fari, ataupun mazhab Ja'fari, Ja'fariyah. Ini Ja'far inilah nisbah kepada Ja'far ni. Ja'far ni seorang yang baik, tak ada apa-apa, sebenarnya tak ada kena-mengena dengan Syiah, tapi orang Syiah tarik kepada dia, dan berpuluh-puluh ribu hadis mereka kaitkan dengan Ja'far ni. Kononnya Ja'far kata begini, Ja'far suruh begini, Ja'far buat begini, padahal tak ada that. Banyak daripada yang mereka kaitkan dengan Ja'far itu sebenarnya, kalau kita terima, memalukan. Sebenarnya mengaibkan Ja'far itu sendiri. Dia ambil dari Ja'far bin Muhammad, ambil daripada ayahnya. Ayahnya siapa? Muhammad. Muhammad ini Muhammad Al-Baqir, yakni orang yang dipercayai oleh orang-orang Syiah sebagai imam yang kelima, maksum, dilantik oleh Tuhan, mengikut mereka dengan itu perincian dalam pahaman mereka lah. Muhammad Al-Baqir. Dia pun kata, kami masuk menemui Jabir bin Abdullah. Ini kita terima riwayat dia. Dia ambil daripada Jabir bin Abdullah, kita terima. Adapun orang Syiah, dia panggil hadis tu kata-kata Ja'far Sadiq saja, ataupun kata-kata Muhammad Al-Baqir saja pun hadis dah bagi dia. Tidak perlu sanad disambung sampai ke atas ke apa, sebab dia tak ada dengan Nabi SAW. Dia ada dengan sahabat. Dia nak tahu apa-apa tentang Nabi, dia tahu melalui sahabat, seperti orang lain jugalah. Tapi mereka tak mahu terima. Mereka kata macam-macam lah, tak perlu ada sanad dah. Takkan dia pelawak, dia kira begitu. Tapi bagi kita tak boleh. Semua siapa pun kena ada sanad. Tanpa sanad kita tak boleh terima. Walaupun orang yang berkenaan baik, mungkin baik, macam Ja'far As-Sadiq, Muhammad Al-Baqir ni baik, tak ada apa-apa masalah. Tapi kita mana kita tahu orang lain cuba buat atas nama dia, mana kita tahu. Dengan sebab itu kita nak pasti sanad. Baiklah, dia di antara orang-orang yang pergi berkunjung kepada Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi SAW. Pada ketika itu dianya sudah tua dah, Jabir ni. Mata dia buta, tak nampak. Dia pergi, Jabir pun tanya, siapa ni mari ramai-ramai ni? Tanya seorang, tanya ni siapa? Oh ya, ni nama ni, mari sini. Oh, tak apalah, pas seorang jumpa mata, kita kata. Sehingga sampai kepada saya, kata Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir anak kepada siapa? Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu imam yang keempat. Orang Syiah anggap imam yang keempat. Ali Zainal Abidin itu anak kepada Sayyidina Husain. Anak kepada Sayyidina Husain, yang dianggap oleh orang Syiah sebagai imam yang ketiga. Ni keturunan Sayyidina Husain lah, keturunan Sayyidina Husain. Dia pun tanya siapa ni? Saya pun rayak lah, saya Muhammad bin Ali bin Husain. Muhammad bin Ali bin Husain. Bila saya sebut gitu, dia pun Allah tangan ni. Allah tangan pasal dia tak nampak. Allah ke kepala saya. Bila Allah tu dia pun gagah, dia cari butai baju alik atas. Alik atas sekali dia pun buka butai baju. Lepas tu dia gagah alik bawah sekali dia buka butai baju. Dia pun masuk tangan ni, jama. Dah ada tanda kasih dia, sayang dia kepada
cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun letak tangan ni. Di antara dua tetek saya pada ketika itu masih muda belia lagi. Kata Muhammad Al-Baqir, dia pun ucapkan marhaban, selamat datang kepadamu wahai anak saudaraku. Jadi anak saudara tu bukan anak saudara dia sendiri. Muka Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia anggap sebagai saudara dia, okey. Adik-beradik. Jadi anak cucu dia pun dia kira anak saudara dah lah. Dia kira anak saudara. Pada ketika itunya dia buta. Jadi daripada hadis ni kita faham, nak melayan tetamu apabila orang pergi, elok kita tanya ni siapa. Daripada hadis ni, hadis Jabir ni, dia tanya, berkenalan, ta'aruf, orang kata ta'aruf. Ni siapa, daripada mana. Lepas tu kalau orang yang patut, orang yang ada sejarah lah, ada sejarah tok nenek dia dengan kita ataupun dengan tok nenek kita, kita lebih mesra lagi, lebih nampak kemesraan lagi, sesuai dengan keadaan dia. Macam di sini Muhammad Al-Baqir dia masih muda lagi, sesuai lah kalau dia hola tangan awak masuk, letak dada, tak apa. Tapi kalau orang tua tidak sesuai. Kalau budak lagi boleh kita sapu kepala dia, tak apa. Tapi kalau orang tua tak sesuai, nak sapu kepala lagi tu. Ini tengok keadaan lah. Bagaimanapun untuk menunjukkan kasih sayang dan kemesraan dengan mereka tu boleh dibuat dengan sesuatu cara yang sesuai dengan mereka. Macam di sini dia masih muda lagi, boleh buat lagi tu. Dan ucapkan selamat datang. Kita boleh kata selamat datang. Boleh. Kita boleh kata kepada seseorang itu anak saudara saya, walaupun dia tu tidak anak saudara kita sebenar. Boleh kata berdasarkan hadis ini juga. Lepas tu orang mari ni kira-kiranya mari nak tanya dia lah, sebab dia sahabat yang semua orang tahu, paling detail, paling terang menceritakan hadis tentang haji ni. Pakak pergilah orang-orang kemudian ni buat tabi'in ni, lagu tu lah cara dia. Bila tahu seorang sahabat ni dalam masalah ni, dialah yang paling kemas sekali hadis, paling molek sekali, paling jelas sekali. Pakak pergi jumpa dia. Tahu bab haji, pergi jumpa dengan ni pun. Dalam bab ni orang ni pergi jumpa dia. Itulah cara tabi'in. Dengan cara begitulah ilmu ni berkembang. Selepas tabi'in pula tahu ni anak murid Jabir, tentu sekali dia dapat daripada Jabir hadis tu, kita nak pergi jumpa dengan dia, kita kena utamakan dia lebih daripada orang lain. Pakak pergi pula ramah, begitulah seterusnya sampai kepada kita, zaman kita. Malam ni kita baca hadis Jabir, siapa pula pada kita ramah, begitulah seterusnya cara hadis itu berkembang. Dia pun tanya, dia pun katalah, tanyalah apa yang kau mahu, tanyalah, nak tanya kepada dia, tanya. Saya pun tanyalah dia. Lepas tu cerita, lepas dia ni buta, waktu semayang pun masuk, dia pun berdiri. Dia pakai kain tu, kain selai aja. Mana lilit kain tu selai. Kain tu bukan panjang sangat. Kalau dia sakut alik ni nak jatuh, sakut alik ni nak jatuh, mana kena sakut molek barulah lekat. Pasal kain itu tidak panjang sangat, tidak besar sangat. Tapi dia pakai kain satu saja, dia semayang satu. Padahal dia kata ridak, selimut dia, kalau dia nak selimut lagi, nak suruh kemas, ada duduk sakut, dia menyakut baju. Tapi dia tidak pakai, dia pakai satu kain, untuk menunjukkan bahawa semayang ni boleh pakai satu kain pun. Daripada sinilah ulama mengatakan kalau pakai kain saja pun sah semayang, sah. Nampak dada, nampak kapok ni, sah. Nampak bahu kapok, tak pakai piyah kapok, sah semayang. Tapi kena beringat satu perkara, iaitu dalam mazhab Ahmad, kalau tak tudung bahu ni tak sah semayang. Kena jagalah. Tak tudung kepala tak apa. Bahu ni kalau pakai kain pun, pakai kain pelekak lah kita kata, bahu ni kena tutup mengikut mazhab Ahmad, bukan mazhab Syafi'i. Tapi kita kena melera lah, dia orang besar juga. Molek kalau kita pakai serban, kalau kita kata buka serban tu sebar atas ni, kain tuala kau paling tak ada lah, kain tuala cuci sebar atas ni. Itu yang paling baik. Setengah orang waktu dia tak tahu mazhab ni,
Sebab dia tidak tahu. Kain serban tu dia ambil, dia lilit di kepala. Kat sini ni tu buka. Tu tak faham tu, tak tahu. Kalau kita tak tahu lagi, kena baikilah. Tidak lebih utama pakai serban di kepala ni berbanding tudung di sini. Baik kita buka serban tu sebar di atas ni, lebih baik. Sebab hak ni hak khilaf antara sah dengan tak sah. Hak ni tak ada khilaf, sah belakang. Kalau tak tudung tu, tak pakai piyah kau, tak pakai serban kau, sah belakang. Dalam riwayat yang lain pernah juga, pada masa yang lain Jabir semaya dia pakai sah kain lagu tu. Dalam Muslim ni ada jumpa, dalam Bukhari pun ada. Ada tabi'in itu tengok, mana dia ni orang tua ni pakai kain sah, pada kain ada duduk sakut, dia saja je pakai. Sebab apa? Orang tu kata, tuan pakai kain selah ni, kain ada. Saya sengaja nak suruh bodoh sepamu ni lah tengok, kata dia. Nak suruh bodoh sepamu lah tengok, biar reti sikit semaya ni sah lagu ni. Dia kata lagu tu lah. Jadi orang tua boleh kecek dengan budak agak kasar gitu sikit. Budak-budak ni dia suka mainnya lagu tu. Orang tua tu kata gitu. Jadi kalau dia kecek kasar gitu sikit, budak-budak jangan ambil hati lah. Tapi kalau orang tua tak lewat gitu, dia serah mudah serah hati. Ni cerita budak-budak. Cara dia nak mengajar dengan cara begitu, dengan cara dia buat. Kadang-kadang sahabat ni dia pakai selai kain. Ada situ, dia pun semaya, dia jadi tu iman. Padahal orang lain ada lebih lengkap lagi berpakaian daripada dia. Di sini menunjukkan keutamaan tidak terletak pada kelengkapan pakaian itu. Yang utamanya iaitu siapa yang lebih dari segi ilmu dia. Ni macam sini ni, dari segi umur dia, dari segi kedudukan dia sebagai sahabat tu, dia lebih daripada orang lain. Kena utamakan dia jadi tu iman. Jangan dikira pakaian dia tu. Sebab tu kita kata kalau nak keluar masalah sini banyak benar ni, boleh tubik masalah pekoh. Cuba tengok sikit je. Kalau seterusnya kalau kita pergi, banyak benar, boleh keluar masalah. Dari segi mengutamakan, walaupun buta, di sini buta tapi dia alim, kita kena utamakan dia. Dia buta, orang lain tak buta, kena utamakan dia. Boleh jadi dah tua bacaan pukul molek lah sikit kiranya. Ni tak ada sebut, kira-kira je kita boleh faham daripada hadis. Tua kurang molek lah sikit bacaan dia, boleh jadi gigi kau tak ada kau seputu dua mana tahu. Orang lain yang ada tidak lebih utama. Yang lebih utama ialah dia sahabat, dia lebih banyak ilmu. Tak kira dia buta ke, dia tua ke, tak kira. Lebih utama dia. Dengan sebab itu dia je jadi tu iman. Apalagi orang pergi ke rumah dia, ni di rumah dia lebihlah utama tuan rumah daripada orang lain. Kalau tidak sabit tu pun, orang pada masa itu dia akan mengutamakan sahabat daripada orang lain. Daripada hadis ni juga kita faham betapa kita kena muliakan ahlul bait, keluarga Nabi SAW. Keluarga Nabi kita kena muliakan, kita kena hormat, kita kena jaga. Kalau kita duduk serai Syiah ke apa tu, agama duduk serai, kita tidak serai ahlul bait. Koyak sama dah. Sebab kita serai agama Kristian lah, kita kata tak betul sini. Bukan kita serai Nabi Isa sama sekali dah. Suku tu. Sayang kepada dia mesti kena sayang. Tidak beriman orang yang tidak sayang kepada ahlul bait, tidak beriman. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kita bukan benci. Kalau serah orang dia kata tentang Syiah pada tentang ahlul bait, dah, tidak lagu tu, dia tak faham. Dia kata benci kepada ahlul bait dah lah. Tak pernah kita kata macam tu. Kalau kita duduk serai tu Syiah, dia tak betul pasal dia merosakkan nama dia ni. Maknanya kita sayanglah, kita bela dia, kita membersihkan nama dia. Dia tidak sayang, dia burukkan ahlul bait tu. Kita tidak, kita cuba membersihkan. Maknanya kita sayang tu. Cara membersihkan, memuliakan ahlul bait, sayang kepada ahlul bait, sebasa orang yang dan dengan dia, dan dengan dia. Di zaman kita pun begitu juga. Kalau tidak, sejarah dia tu kita kena bersih molek, kita kena jaga molek. Ajaran dia tu biar molek, jangan sampai orang nampak teruk dia tu. Kalau pokok Syiah ni dia kata orang tidak, kubur dan lubur saja. Pokok Syiah faham lagu tu. Dia kata Muhammad Al-Baqir ni pernah keluar telanjang berbagai, orang tengok belakang. Perawi tu sendiri tu pun tengok. Dia kata tak apa,